serta rakan-rakan pemuda yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita merafak rasa syukur kita kerana hari ini kita berada di dalam satu dewan. Kita menganjurkan satu perhimpunan pemuda Melayu yang terbesar di Langkawi. Inilah satu perhimpunan yang kita gabungkan semua pemuda-pemuda di Langkawi yang berdarah Melayu. Jadi hari ini apa yang saya akan sampaikan adalah berkaitan ekonomi dan Melayu dan ekonomi. Jadi sebelum itu, izinkan saya Tuan Pengerusi untuk saya sampaikan kata-kata daripada Bung Soekarno, iaitu berikan aku 100 orang tua akan ku gegar Gunung Kerinci, tetapi berikan aku 10 orang pemuda akan ku gegar seantero dunia. Hari ini ruh pemuda UMNO di Langkawi semakin lama semakin diterima. Tetapi apakah ruh ini akan terus diterima kalau kita sebagai pemuda tidak cukup kuat, terutama di dalam bidang ekonomi hari ini? Jadi sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin mengulas kata-kata pembahas sebelum saya, iaitu saudara Hamizi, tentang isu ekonomi. Saya bersetuju dengan keseluruhan isi intipati yang dikatakan oleh saudara Hamizi, cuma saya kurang bersetuju tentang peranan kita atau tentang isu kontraktor Melayu yang menjadi Alibaba kepada China. Kenapa perkara ini terjadi, tuan-tuan? Bukanlah kita disebabkan kita mahu seikhlas hati memberikan kepada China, tetapi isunya berpunca daripada kerana birokrasi, iaitu akibat kekangan modal. Semua pasti apabila seorang pemuda ingin memulakan perniagaan tanpa modal, dia tidak akan ke mana-mana. Kalaulah idea sehebat mungkin, tanpa modal, dia berdiri di situ. Jadi jalan terakhir kita memberikan kepada kontraktor-kontraktor atau rakan-rakan kongsi Cina yang lain. Hari ini saya ingin membawa usul di Perhimpunan Pemuda UMNO Langkawi supaya yang pertama, badan-badan kerajaan pemberi pinjaman seperti SME Bank, PUNB, agensi MARA yang dikatakan pro Melayu, yang dikatakan terlalu taksub dengan perjuangan Melayu, buktikan kepada saya hari ini di mana mereka memberikan dana-dana kepada pemuda yang ada di hadapan saya. Jadi saya berharap agar kerajaan meneruskan dasar yang baik, tetapi melalui cara penyampaian yang lebih baik, melalui cara yang lebih mesra kepada belia, melalui cara yang lebih mesra kepada pemuda. Kerana saya memulakan perniagaan saya 6 tahun dahulu. Ketika itu saya berumur 18 tahun, tanpa bantuan, bukan tanpa bantuan, tidak diberikan bantuan. Kerana saya berani katakan hari ini, bank-bank hari ini hanyalah akan melayan orang-orang kaya dan bukanlah orang yang berminat untuk menjadi orang yang kaya. Itu yang pertama. Seterusnya kita terlihat pembangunan di Langkawi. Saban tahun Langkawi semakin lama semakin maju. Dan kita dulu, kalaulah ibu bapa kita sebagai seorang nelayan, hari ini sudah bertukar menjadi seorang jutawan. Daripada seorang berbasikal atau berbeca, hari ini kita menaik kereta Toyota dan artis. Tetapi apakah makna kemajuan di Langkawi, tetapi belia pemuda kita masih lagi hamba penjajah tojek kepada mereka yang merompak kekayaan daripada bumi Langkawi. Jadi saya mahu peranan lada yang pertama. Yang kedua, peranan UMNO itu sendiri. Kerana kita pemuda yang memberikan undi yang cukup banyak kepada kemenangan calon-calon Barisan Nasional kita yang sebelum ini. Inilah masa untuk kita membalas budi kepada pemuda-pemuda yang memberikan. Saya tidak nampak isu haram atau berdosa kalau kita menolong anak pemuda bangsa yang kita gelarkan hidup Melayu, tetapi kita masih lagi menjadi hamba dan
sosioekonomi kita hari ini. Jadi Tuan Pengerusi, sokongan anak muda masih lagi ada. Tetapi adakah kami boleh terus menyokong kalaulah tidak diberi ganjaran yang setimpal? Dalam arti kata kita mengatakan hari ini, biarlah kita lahirkan 100 orang, 1000 orang pemuda UMNO yang kaya raya supaya kita dapat menyumbang kepada kemajuan parti kita. Kita tidak boleh menjadi peminta sedekah atau kita tidak boleh menjadi hamba di bumi kita ini. Tuan-tuan, saya sebenarnya cukup kagum dengan kepimpinan saudara YB kita Nur Saidi. Jadi menyertakan sejarah serbukan sedikit, sebenarnya saya ini mahu kekal sebagai seorang ahli perniagaan. Tetapi akibat karamah, akibat kredibiliti, beliau berjaya memancing saya untuk berada bersama-sama dengan kalian. Dan tidak lambat untuk saya mengucapkan tahniah daripada kilang beliau atau kilang pemuda hari ini melahirkan seorang lagi yang berhormat. Tetapi yang berhormat, jangan lupa, apabila kita yang memangkah hari ini juga, kita boleh menghukum pada pilihan raya yang ke-14. Jadi saya yang berhormat sebagai ahli lembaga pengarah, atau mungkin lepas ini akan dilantik ke jawatan-jawatan yang lebih besar, supaya tidak khayal dengan jawatan. Kerana kita hari ini bukan lagi menjadi juara kepada rakyat, tetapi kita sebagai pemimpin adalah hamba kepada rakyat. Dan rakyat adalah juara kepada kita yang akan menghukum kita di pilihan raya yang akan datang nanti. Seterusnya tuan-tuan, saya menambahkan lagi bagaimana cara kita pemuda Langkawi ini untuk kita berekonomi. Jadi saya cadangkan usul saya yang ketiga, iaitu penubuhan koperasi pemuda Langkawi. Jadi dengan penubuhan koperasi pemuda Langkawi ini, dana-dana daripada luar dapat disalurkan kepada belia-belia kita melalui penubuhan koperasi. Dan koperasi ini boleh digerakkan dengan bantuan semua belia-belia atau dengan bantuan pemuda-pemuda kita. Biarlah kita menjadi raja di bumi ini kerana kita sering melakukan hidup Melayu. Mati kayu kerana terbakar, mati Melayu menegak yang benar. Tetapi apakah kebenarannya kita kalau hari ini masih lagi kita meminta-minta? Jadi saya pohon sokongan daripada rakan-rakan pemuda yang lain supaya kita memperkemaskan dan supaya kita menguatkan ekonomi masing-masing sebelum kita menarik rakan-rakan pemuda lain-lain supaya menyertai UMNO, dan UMNO dilihat terus relevan, bukan UMNO yang menjadi kusut, lasu, macai dan terus dihina. Siapa hari ini yang berani mengatakan yang kita Melayu hari ini menguasai ekonomi Langkawi? Sedar atau tidak, sebenarnya ekonomi Melayu di Langkawi ini semakin lama ditinggalkan dan terus ditinggalkan. Lihatlah Pantai Chenang, lihatlah Tanjung Ru, lihatlah pembangunan di Pantai Kok. Di manakah Melayu yang ada di situ? Di mana? Sebutkan kepada saya 5 orang Melayu yang mampu berada bersama-sama dengan perompak-perompak yang menggunakan atas nama pembangunan, tetapi terus menekan dan kita hidup terus ke dalam hutan dan terus ke dalam hutan. Kita biarkan tanah nenek moyang kita di tepi pantai, kita biarkan tanah kita di tempat yang grade A kepada perompak-perompak moden yang menggunakan nama pembangunan, tetapi kita terus dihambat dan terus dihambat ke dalam hutan, dan kita menjadi perayu, kita menjadi peminta sedekah kepada hasil nenek moyang yang ditinggalkan berturun lamanya. Sedarlah rakan-rakan bahawa hari ini kita perlu kuat dan kita perlu tegaskan tentang peranan ekonomi dan Melayu. Kerana ekonomi dan Melayu itu tidak dapat dipisahkan, seperti kita memisahkan agama dan UMNO itu sendiri. Jadi saya berharap kepimpinan baru yang dilantik nanti dapat menunjukkan satu pendirian yang tegas, dapat menunjukkan satu benteng kepada UMNO bahagian di dalam memperkasakan UMNO, pemuda UMNO itu sendiri.
Jadi saya di samping itu yang terakhir, saya juga ingin mencadangkan menambah baikan daripada saudara Hasmidi, daripada untuk kita menumbuhkan dana atau di mana-mana syarikat yang berkaitan dengan UMNO itu sendiri, untuk lebih memudahkan pemuda-pemuda yang berada di hadapan saya, bukan hanya bermegah sebagai ketua pemuda cawangan, bermegah sebagai kita menjadi ahli jawatan kuasa pemuda cawangan, tetapi apakah impak yang kita boleh berikan kepada rakan-rakan kita yang luar, supaya UMNO dilihat kukuh, supaya senang kita menarik. Ini apabila saya mengajak rakan saya lepasan di Universiti di Australia, baru habis belajar, mengajak beliau untuk menyertai UMNO. Persoalan pertama yang ditanya oleh rakan saya, apa yang UMNO boleh berikan kepada aku? Jadi satu soalan yang cukup mudah, tetapi jawapannya kita perlu lebih bijak. Jadi saya berkata, seorang pemimpin yang hebat tidak akan bertanya apa sumbangan parti kepada mereka. Pemimpin yang hebat ialah apa sumbangan mereka kepada parti. Tetapi beliau menjawab kepada saya, sebenarnya parti-parti lain dikuasai oleh dana yang cukup banyak. Kita hanya bermegah dengan bendera kita, kita hanya memegah dengan ini, tetapi akhirnya kita semakin layu. Jadi saya mohon 3 perkara yang saya usulkan hari ini, iaitu yang pertama, penubuhan koperasi pemuda Langkawi diperhalusi dan terus dibincang. Yang kedua, kerana birokrasi PUNB, SME Bank dan agensi-agensi yang berkata pro Melayu, yang berkata hidup kerana Melayu, hanyalah memakan gaji berjuta-juta ringgit setahun kepada CEO, mengumumkan di akhbar-akhbar utama yang mengatakan kita untung berbilion-bilion, tetapi apakah kesan kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan saya di hadapan? Alhamdulillah, saya hari ini juga berterima kasih kepada UMNO. Hasil daripada kejayaan kita mempertahankan bumi Langkawi, saya berjaya, atau dalam arti kata lagi, berjaya mewujudkan suasana yang kondusif untuk perniagaan. Tetapi UMNO hari ini perlu terus mendesak dan terus mendesak supaya nasib-nasib pemuda yang hari ini 80% undi hari itu datang daripada pemuda, supaya anak-anak muda ini lebih tertarik kepada UMNO dan orang hari ini lebih tertarik kepada money oriented. Maksudnya hari ini kita lebih tertarik kepada ekonomi kita, ekonomi keluarga kita, sebelum kita membantu orang lain. Dan yang terakhir sekali, kita wujudkan dana dalaman. Saya menyokong penuh kepada idea yang dikeluarkan oleh saudara Hasmidi, seorang pegawai bank yang cukup hebat di Langkawi. Tetapi apa makna seorang pegawai bank yang cukup hebat kalau tidak boleh menolong rakan kita di hadapan? Tetapi apa makna pegawai yang tinggi kalau kita masih lagi kosong dan terus meminta-minta? Jadi saya sudahi ucapan saya dengan serangkap pantun. Kalau tidak kerana salah, tidak maaf menyusun jari. Kalau tidak kerana UMNO adalah, takkan saya berdiri di sini. Hati saya masih lagi bersama UMNO, tetapi kita perlu meremajakan UMNO dan memperkuatkan ekonomi kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dunia yang mendengar. Alhamdulillah.